Sama-sama kita melahirkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada pagi yang berbahagia ini telah dikurniakan kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh secara berjemaah. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, salatul jama'ati khairu min salatil fazi bi 25 darajatan wa fi riwayatin bi 27 darajatan. Sembahyang berjemaah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 25 kali ganda. Di dalam satu riwayat yang lain 27 kali ganda. Nak dibandingkan dengan kita sembahyang seorang diri di rumah. Sehingga ada pendapat dan pandangan di dalam mazhab Hambali, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang. Sebahagian daripada pendapat ulama yang berada di dalam mazhab Hambali berpendapat tidak sah sembahyang, melainkan siapa-siapa yang dengar azan dia sembahyang di masjid. Bagi jumhur ulama seperti Syafi'i, Maliki dan juga Hanafi, sembahyang dia masih sah tetapi kurang pahala, sebab hadis-hadis yang terlalu banyak memerintahkan supaya umat Islam ini menunaikan sembahyang secara berjemaah 5 waktu sehari semalam. Sehingga di dalam kitab Mishkat Masabih ada seorang sahabat yang buta, dia pergi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia kata, hal alayya uzrun, adakah kepada aku suatu kelonggaran ataupun keuzuran aku tidak menunaikan sembahyang berjemaah kerana aku buta, tidak ada orang yang nak pimpin aku pergi ke masjid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, laka uzrun, kamu ada keuzuran kerana kamu buta, tak ada orang nak pimpin kamu datang ke masjid. Selepas dia berpaling, Rasulullah kata, da'au, panggil dia balik. Hal sami'atal azan, adakah kamu mendengar seruan azan? Dia kata, ya, na'am. Fa'ajibhu, hendaklah kamu datang. Walaupun terpaksa kamu ikat tali daripada rumah kamu sampai ke masjid, berpandukan kepada tali tersebut, kamu kena datang sembahyang menunaikan jemaah di masjid. Sebab itu sebahagian daripada pendapat ulama berdasarkan kepada hadis yang dibacakan tadi, bahawa menganggap sembahyang berjemaah ini 5 waktu sehari semalam adalah fardu ain. Tetapi mazhab Syafi'i dia kata fardu kifayah. Tak apalah kita ra'i tang tu. Tang mana-mana mazhab ni kita ra'ikan, asalkan mazhab itu bersumberkan dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Saya rasa tazkirah yang akan disampaikan pada pagi ini sekadar mungkin sekadar nak mengulangi apa-apa yang telah disebut oleh Maulana Asri. Saya difahamkan Maulana Asri ada mengajar sini sini ke kawasan ni? Maulana Asri daripada Kelantan tak ada mengajar sini. Kalau tak ada, tak apalah, kita menjadikan satu tajuk yang perlu kita bincangkan, apa yang kita akan sebut pada pagi ini. Saya insya-Allah akan mengambil masa yang singkat, seringkah mungkin tazkirah yang akan disampaikan untuk memberi peluang kepada sahabat hadirin hadirat sekalian kita bersoal jawab, kita bermuzakarah, berbincang tajuk-tajuk yang mungkin menjadi kemusykilan kepada kita semua yang berlega di dalam pemikiran kita, yang isu-isu yang berlaku di dalam negara kita dan di seluruh dunia yang berkaitan dengan isu berhubung dengan berkaitan dengan isu fiqh ataupun mazhab dan sebagainya. Berdasarkan kepada tajuk yang dibacakan ataupun ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qub al-maut. Adakah kamu menyaksikan ataupun kamu hadir ketika Nabi Ya'qub alaihi salam menghadapi saat-saat kematiannya? Bila dia nak meninggal dunia, lalu dia mengumpulkan anak-anaknya dan dia berkata, madza ta'buduna min ba'di, apakah yang kamu akan sembah sepeninggalanku? Sepatutnya Nabi Ya'qub tidak bertanya kepada anak-anak dia sebagai logiknya, kerana dia seorang Nabi.
dan sebahagian dan anak-anak Nabi Yaqub menjadi nabi, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah tentu Nabi Yusuf akan mengikuti jejak langkah bapanya, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh kerana masalah Islam, masalah akidah, masalah tauhid ini bukan suatu agama yang boleh diwarisi. Apabila seorang ayah beriman, sudah tentu ke anak mesti beriman juga. Apabila ayah seorang nabi, mesti ke anak seorang nabi. Menunjukkan bahawa tidak. Begitu juga hidayah. Sebahagian daripada anak isteri nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak beriman, tidak mewarisi hidayah yang dimiliki oleh bapa mereka. Lalu Nabi Yaqub ini ditanya anak dia, aku mati besok kamu nak sembah siapa? Lalu anak-anak dia menjawab, qalu na'budu ilahaka, kami nak sembah Tuhan kamu, iaitu Tuhan Allah, Tuhan nenek moyang kami Ibrahim, Ismail, ilahan wahida, iaitu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya menyerah diri. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian ulama mentafsirkan al-Islamu bermakna al-istislam, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya Usulud Da'wah. Al-Islamu bermakna al-istislam. Islam itu dengan makna menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita telah menjadi tawanan-tawanan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah menjadi tawanan Allah, kita telah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh bangkang, tak boleh petikai apa yang disebut oleh Allah taala. Apa yang diarahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Kita kena dengar dan kita kena patuh. Dan apa yang nak disebut di dalam kuliah pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan beberapa ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mana-mana pihak, mana-mana individu, mana-mana orang yang mendustakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bertutur mengikut hawa nafsunya, melainkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah taala ini pandai-pandai kita mereka sesuatu perkara yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, ataupun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jual nama Nabi, kita kata Nabi pernah berkata begini, padahal Nabi tak pernah cakap. Nabi pernah berbuat begini, padahal Nabi tak pernah buat. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Janaiz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta terhadapku, kata Nabi, tidak sama berdusta terhadap seseorang yang lain. Imam Nawawi mentafsirkan apa maksud dusta terhadap Nabi. Apa yang dianggap sebagai suatu perkataan dusta, tipu, bohong, apa maksud? Imam Muslim di dalam mentafsirkan Imam Nawawi di dalam mentafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menyebut sesuatu yang disandarkan kepada seseorang, yang dikaitkan kepada seseorang, padahalnya orang tu tak terlibat dengan perkara tersebut, perkataan ke, perbuatan ke, ucapan ke, itu dianggap suatu perkara yang bohong. Apatah lagi bohong itu melibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi kesan kepada wahyu ilahi. Sebab ayat yang kita bacakan tadi bahawa junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak sekali-kali berucap, mengeluarkan sesuatu perkataan
bertutur dengan sesuatu perkataan, melainkan dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maknanya memberi kesan kepada seolah-olah Allah Taala ilhamkan ataupun wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cakap begitu. Sebab itu di dalam hadis tadi, seseorang yang berdusta terhadapku tidak sama dengan berdusta terhadap seseorang. Man kadhiba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja. Dengan sengaja ini dia bukan dia jahil, bukan dia lupa, dia tak tahu, dia memang tahu benda tu Nabi tak pernah cakap, Nabi tak pernah sebut, dia tahu. Tiba-tiba dijual juga nama Nabi, dikaitkan juga nama Nabi. Ataupun sebelumnya dia memang tak tahu, setelah dia membaca hadis-hadis palsu di hadapan manusia, di khalayak ramai, lalu ditegur, tiba-tiba dia masih mempertahankan pendirian dan pendapat dia yang salah itu, termasuk juga di dalam hadis ini. Kadang-kadang orang baca hadis palsu, hadis-hadis yang terlalu dhaif ini dia tak tahu. Sebab di dalam negara kita ini tak masyhur orang yang belajar hadis. Orang yang mempelajari ilmu hadis ataupun ilmu hadis ini dianggap asing di dalam negara kita. Sebab itu tidak mustahil lah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mana-mana orang pun boleh bercakap, boleh menyampaikan hadis-hadis palsu, walaupun tokoh-tokoh yang hebat di dalam negara. Kerana tersebar hadis palsu ni seluruh dunia, ratus ribu tuan-tuan, ratus ribu hadis palsu ini dimasuk di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab fiqh, apatah lagi dimuatkan di dalam kitab-kitab tasawuf yang terlalu banyak. Jadi tidak ketinggalan, boleh berlaku kepada sesiapa sahaja yang akan membaca hadis palsu di khalayak ramai. Tetapi setelah ditegur, diperbetulkan, diperingatkan, dia kena bertaubat kepada Allah dan kena tarik balik apa yang disebut. Sebab di dalam ayat, di dalam hadis yang dibacakan tadi, falyatabawwa, Rasulullah sebut di dalam perkataan fi'il amar. Imam Nawawi kata semacam satu doa, orang yang mendustakan hadis Nabi ini doa untuk masuk neraka, sebab dia menjual nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga termasuk di dalam al-kabair. Salah satu daripada dosa-dosa yang besar adalah mendustakan sesuatu perkara yang melibatkan Nabi. Para ulama menyebut, di antaranya Ibnu Jauzi, ciri-ciri ataupun sifat-sifat dosa besar ini boleh dikenali. Pertamanya, mungkin ada ancaman di atas dunia. Kalau buat sesuatu perkara, balasan dia kena potong tangan, macam orang mencuri. Ini dosa besar, orang mencuri ini. Buat sesuatu perkara dia kena sebat, seperti zina ataupun bunuh arak. Ini melambangkan dosa dan kesalahan yang dilakukan itu adalah merupakan dosa besar. Ataupun diancam dengan azab kubur, ataupun diancam dengan azab siksaan di dalam neraka. Ini semua melibatkan dosa-dosa besar, termasuklah berdusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddisunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Akan berlaku di akhir umatku ini, di akhir umatku ini maknanya di akhir zaman. Di akhir zaman ni macam zaman kita sekarang lah. Sebab apa zaman kita sekarang ni disebut akhir zaman? Nabi SAW sebut di dalam satu hadis, bu'istu ana was-sa'ah kahataini, aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan saat berlakunya kiamat sebagaimana dua jari. Jadi ulama-ulama hadis tafsir, dua jari ni macam mana? Jari tengah adalah jari telunjuk ini, maknanya rapat sangat. Yang keduanya, antara jari telunjuk dan jari tengah ini terlalu panjang pendek dia, jarak dia tidak jauh. Nabi telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1400 tahun lebih dah. Dia dibangkitkan menjadi rasul. Dia kata saat berlakunya hari kiamat maka sudah dekat dan sudah hampir. Apatah lagi di zaman kita sekarang ini, bahawa saat berlakunya kiamat itu makin hampir.
Walaupun perkara kiamat itu adalah merupakan perkara yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat diketahui oleh sesiapa pun. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya perkara gaib ini hanya dimiliki, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak kunci ilmu gaib. Maka tidak sesiapa pun yang dapat mengetahui perkara yang gaib ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara kiamat juga adalah termasuk di dalam ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat dikesan oleh sesiapa pun, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, malaikat Jibril menjelma sebagai seorang manusia. Banyak soalan-soalan yang dikemukakan kepada Nabi. Di antara soalan yang dikemukakan kepada Nabi adalah mata sa'ah, bila berlakunya kiamat. Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Nabi SAW faham yang tanya itu malaikat Jibril. Dia dapat wahyu secara direct, secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Takkanlah dia lebih mengetahui daripada malaikat. Maka hari kiamat itu tidak dapat diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan, bukti-bukti yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, kiamat itu hampir. Dan tanda-tanda kiamat itu terbahagi kepada dua. Alamatus saati sughra, iaitu tanda-tanda kiamat yang kecil, ini sudah banyak berlaku. Wa alamatus saatil kubra, iaitu tanda-tanda kiamat yang besar, ini tidak akan berlaku lagi melainkan apabila dekat sangat berlakunya kiamat. Jadi di dalam hadis tadi Nabi SAW bersabda, maksudnya akan berlaku di akhir umatku manusia yang bertutur, yang mengucapkan, menyampaikan sesuatu hadis, malam tasma'u antum wala aba'ukum, yang kamu sebelumnya tak pernah dengar hadis ni. Orang di akhir zaman akan dengar hadis-hadis yang dibaca oleh manusia. Nenek moyang kamu juga tak pernah dengar. Di akhir zaman orang akan dengar hadis-hadis yang pelik, yang ajaib, yang aneh, yang dikaitkan dengan Nabi SAW, padahal Nabi tak pernah cakap. Di dalam riwayat yang lain, yakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Akan berlaku di akhir zaman dajjal, suatu perkataan, hadirin sekalian, suatu istilah yang sangat berat. Kalau orang sebut kita dajjal, kita marah tak marah tuan-tuan? Kalau orang Kedah dia panggil dajjal, dajjal juga. Dajjal pelak dia kata. Itu maki ayat-ayat orang Kedah. Kita dengar panas telinga. Sebab orang sebut kita dajjal cukup marah. Sebab dajjal ini suatu makhluk yang pelik, aneh, jahat. Itu sifat-sifat dajjal. Dia akan datang di akhir zaman untuk buat huru-hara dunia ini. Itu tanda-tanda kiamat yang dekat sangat, dajjal turun. Tiba-tiba kita ini diumpamakan dengan dajjal. Kita marah tak marah tuan-tuan? Adik-adik ni, tahfiz ni marah tak marah sebut kita dajjal? Tak marah? Marah. Nabi sifatkan ada orang di akhir zaman ni panggil macam dajjal. Siapa dia golongan tersebut? Orang yang mereka-rekakan hadis Nabi. Tadi kita baca, Nabi kata hendaklah dia menempatkan dalam neraka. Suatu doa daripada Nabi, orang yang baca hadis palsu ni duduk dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita orang Islam, tidak kira siapa sahaja, kena berhati-hati di dalam membaca hadis Nabi SAW. Sebab itu ulama-ulama meletakkan kaedah bagaimana nak mengenal hadis-hadis palsu ini. Hadis palsu ini tuan-tuan, dia bukan hadis yang dhaif. Dhaif tu kadang-kadang hadis tu boleh kira lagi, boleh diangkat menjadi hadis hasan kalau banyaknya turut-turut jalan-jalan periwayatannya. Kalau tidak melibatkan hadis yang
direka ataupun disebut hadis palsu, boleh terima. Tidak boleh kita tolak secara mentah-mentah walaupun dia lemah. Sebagaimana hadis yang berkaitan dengan masalah talqin yang saya bagi tazkirah semalam di satu surah semalam. Hadis ini juga nak disebutkan, hadis ini dia lemah, tidak sampai kepada maudhu'. Sebab itu orang yang belajar hadis ke ataupun orang yang mengaji pondok ke, jangan kelahi masalah isu talqin. Hadis ini lemah tetapi tidak sampai kepada maudhu'. Imam Nawawi sendiri terima berkaitan dengan hadis talqin ini. Dia tidak membid'ahkan orang yang membaca talqin, sebagaimana di dalam kitab Al-Ajwibatul Fadilah yang dikarang oleh Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi. Dia kata tidak menjadi sampai maudhu', maka orang baca boleh, tapi disebut. Sebab apa dikatakan dhaif? Masalah apa? Masalah tentang perawinya, perlu ditengahkan, diberitahu kepada orang. Tetapi kalau hadis-hadis yang maudhu', yang palsu ini tidak boleh diterima sama sekali. Sepakat para ulama. Ulama hadis tak boleh terima, ulama fiqh tak boleh terima hadis-hadis palsu ini yang disandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tak buat. Di antara ciri-ciri hadis palsu ini disebut oleh ulama-ulama hadis, di antaranya Ibnu Jauzi. Di antara sifatnya, sesuatu amalan yang kecil, lalu pahala yang dijanjikan itu terlalu besar. Macam hadis-hadis berhubung dengan kelebihan sembahyang tarawih, malam-malam tertentu seseorang yang sembahyang tarawih itu pahala dia mengatasi pahala para nabi. Oh, yang tu tak pernah Sarawak. Tak pernah Sarawak tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak pernah pergi Sarawak. Macam mana kita boleh buat ibadat lebih pada nabi? Tak boleh. Tak usah sembahyang siang malam pagi petang 24 jam, tunduk bakit sampai dahi ni sampai lebam. Bukan kata hitam, lebam dahi ni sampai pecah dahi. Tak boleh lawan pahala Nabi. Mana boleh lawan? Ini tak boleh diterima. Melebihi pahala orang mati syahid, tak boleh. Sebab mati syahid ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu kata orang yang mati syahid pada jalan Allah Ta'ala itu mati, tetapi mereka hidup dalam keadaan kamu sendiri tidak menyedari. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati, bahkan dia hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh terima orang biasa macam kita ni buat sesuatu ibadat melebihi pahala orang yang mati syahid. Yang kedua, ulama menyebut ciri-ciri hadis yang maudhu' ini, sedikit kesalahan ataupun kesilapan yang dilakukan dijanjikan azab ataupun dosa yang terlalu besar. Barang siapa yang bersembang masalah dunia di dalam masjid, maka pahala ibadat dia 40 tahun Allah Ta'ala tak terima. Kan hadis ni selalu kita dengar, siapa-siapa yang bersembang masalah dunia dalam masjid, pahala ibadat dia 40 tahun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga maudhu'. Dia bertentangan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kanu ya'khuzuna min amril jahiliyah fayadhakuna wa yabtasimu. Sahabat-sahabat ini bila duduk berkumpul di dalam masjid bersama dengan Nabi SAW, mereka ceritalah cerita-cerita lawak yang berada di zaman jahiliyah. Bila cerita lawak zaman jahiliyah ni pakat ketawa dalam masjid depan Nabi. Bila mereka ketawa, Nabi SAW senyum je. Di sini menunjukkan ikrar, pengakuan daripada Nabi SAW sembang dalam masjid perkara dunia tidak salah. Sebab hadis itu ma usnida ila Nabi SAW min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Sesuatu benda yang disandarkan kepada Nabi, sama ada perkataan, perbuatan ataupun ikrar. Ikrar ni sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Dalam peristiwa yang lain ada sahabat ni makan daging dhab di hadapan Nabi SAW. Nabi tidak menggemari makan daging dhab, tetapi sahabat makan, dia tak suruh, dia tak larang. Ini maknanya ikrar, pengesahan, pengiktirafan daripada Nabi, maka perkara itu boleh dilakukan. Maka hadis ini bercanggah dengan hadis yang mengatakan tak boleh sembang perkara dunia di dalam masjid. Lalu para ulama menyebut
selama mana dunia yang tidak membawa kepada dosa, perkara dunia yang kita sembangkan, yang kita cakapkan, yang kita tuturkan di dalam masjid tidak membawa kepada dosa, maka harus, walaupun melibatkan perkara dunia. Di antara ciri hadis-hadis yang maudhu' lagi, sesuatu perkara itu tidak sesuai, perkara itu berlaku di zaman Nabi SAW, tiba-tiba ada orang kaitkan benda itu Nabi buat. Benda itu tak ada di zaman Nabi, Nabi laksanakan, Nabi lakukan. Sebagai contohnya tuan-tuan, Nabi ni buat haji yang terakhir, Hajjatul Wada'. Nabi menunaikan haji yang terakhir itu dengan menaiki kapal terbang MH370. Tuan-tuan boleh terima tak kalau ada hadis tuan-tuan baca dalam kitab macam tu? Tak boleh terima. Kalau orang ceramah kata macam tu, Nabi nak laju, dia tak nak naik unta, naik kuda, lambat naik kapal terbang, kita boleh terima tak boleh terima? Tak boleh terima, sebab benda kapal terbang tu tak ada lagi. Begitu juga yang melibatkan masalah sejarah, perlu juga dibedah siasat dengan sanad. Sebab itu di dalam muqaddimah Muslim menyebut as-sanadu minad din, sanad itu sebahagian daripada agama. Maknanya kalau kita tengok siapa yang meriwayatkan hadis dan siapa juga yang meriwayatkan sirah, sirah juga banyak berlaku perjelewengan. Sebahagian daripada buku-buku sirah menyebut bahawa Rasulullah SAW di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia bertolak daripada rumah Ummul Hani, salah seorang daripada isteri dia. Sedangkan dalam Al-Quran menyebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidul Haram sampai ke Masjidul Aqsa. Dan ucapan yang terakhir yang dituturkan oleh Nabi SAW disebut oleh banyak penceramah-penceramah dan dalam buku-buku agama, ummati ummati ummati. Hadirin sekalian, Rasulullah ni punya cinta kepada kita, sayang kepada kita, nak mati pun dia tak tinggal perkataan umatnya, umatku umatku umatku, sampai nak menghembuskan nafas yang terakhir pun dia sebut ummati ummati. Sedangkan di dalam Sahih Bukhari, di dalam bab kewafatan Nabi SAW, Aisyah kata Rasulullah SAW wafat di pangkuanku, dia mati atas ribu aku tahu apa yang disebut. Aisyah nak menafikan, menidakkan, menolakkan bahawa Rasulullah tak sebut ummati. Dan Rasulullah sebut Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Itu ucapan yang terakhir yang dituturkan oleh Nabi SAW. Masyhur juga di dalam buku-buku sirah bahawa Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah di tengah malam, menempatkan Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya. Bila dia nak keluar, dia baca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Riwayat ini juga tidak sahih, kerana Nabi SAW berhijrah sebagaimana yang dilaporkan oleh Imam Bukhari di tengah hari, waktu zuhur, bukan di tengah malam. Sebab itu hadirin sekalian, hadis-hadis Nabi dan juga sirah yang sampai kepada kita ini perlu dibedah siasat, dinilai di sudut sanadnya dan juga matanya. Sebab itu orang belajar hadis dipanggil ilmu hadis riwayatan, ilmu hadis dirayatan. Ilmu hadis berkaitan dengan teks ataupun matan hadis, perlu dibahas, dibincang, diteliti, dinilai, ditengok matan hadis ni sesuai tak dengan perkataan Nabi. Al-bazinjanu shifa'un min kulli da'in, terung itu penyembuh kepada segala penyakit. Ini bukan perkataan Nabi, ini bukan perkataan Nabi. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negeri China. Ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan daripada kalangan umatku adalah rahmat. Ini bukan hadis kata-kata orang Arab. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha wa man arada al madinata fayati min babiha. Aku adalah kota ilmu, Ali adalah pintu ilmu. Barang siapa yang nak masuk ke dalam kota, hendaklah dia melalui pintunya dulu. Pintunya adalah Ali.
Ali pun disebut dengan apa? Dengan karramallahu wajhah. Sahabat-sahabat lain yang disebut dengan radhiyallahu anhu. Padahalnya uslub dalam Quran Allah Ta'ala ajar apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Bila disebut sahabat, Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebut radhiyallahu an, bukan karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali ini dibezakan dengan sahabat-sahabat yang lain, sedangkan istilah yang disebut dalam Quran radhiyallahu anhum? Jadi hadirin sekalian, itu sedikit sebanyak yang sempat ataupun mampu ditengahkan disampaikan pada kesempatan ini. Sekiranya ada sebagaimana yang saya sebutkan tadi sedikit kemuskilan, keraguan, kesangsian, ketidakjelasan apa yang disampaikan tadi ataupun isu-isu yang berlaku di dalam negara kita ini, maka insya-Allah sama-sama kita bincang.